tarian perpaduan orang Ulu. Kadang-kadang tarian ni boleh menjadikan kita lebih mengenali antara satu sama lain, merapatkan lagi hubungan, ya. Macam kita ada tarian ataupun senaman Satu Malaysia, senaman seni kita tu kan, yang cukup menarik. Memang semuanya merangkumi dalam selaman itu tadi. Ya, dan menyentuh tentang Satu Malaysia sebenarnya lebih daripada sekadar perpaduan ataupun kesatuan antara pelbagai kaum yang ada di negara ini. Sebenarnya kita akan cuba melahirkan generasi yang berdaya saing, yang berinovatif, yang mampu memberi pulangan kepada negara, ya, dan sebenarnya membangunkan negara kita sendiri tanpa kita perlu bergantung kepada pihak luar. Dan saya ingin memetik kata-kata Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, ya, sudah tiba masanya rakyat negara ini berubah menjadi bangsa pencipta dan penambah nilai, sekaligus berhenti menggunakan inovasi ciptaan orang lain. Dan dari kata-kata ini kita perpanjangkan perbincangan kita dalam bicara semasa untuk kita membentuk bangsa pencipta. Ya, dan bersama kami di studio iaitu Ketua Pegawai Operasi Yayasan Inovasi Malaysia, Encik Muhammad Azif Datuk Mustafa. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam, terima kasih. Terutama sekali kita nak wawarkanlah kepada para penonton kita khususnya kan, bila kita mencerita mengenai bangsa pencipta di kalangan rakyat Malaysia sendiri, bagaimana tafsirannya sebenarnya, Encik Azif? Well, apabila saya mendapat notis untuk datang sini, terima kasih kepada RTM untuk sama-sama berkongsi. Yang pertama, saya lihat kepada jaringan sosial dan jaringan profesional saya sendiri. Sebab kita tidak mempunyai semua ilmu pada diri kita sendiri, kita tanya kepada kawan keluarga kita, kawan-kawan kita, kawan-kawan profesional kita. First kali isteri saya lah, isteri saya yang tercinta, terima kasih. Dia cakap, bukankah kita ada hanya satu pencipta? Kata itu soalan pertama dia. Yang saya kata, Masya Allah, betul tu. Hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala pencipta segala dunia dan inilah. Tapi apabila saya bertanya kepada kawan-kawan saya, apakah itu bangsa pencipta? Yang menariknya di sini, saya nak katakan, antara jaringan saya ni, orang yang kita rasakan yang paling sibuk, orang yang paling berjaya dalam kejayaan masing-masing, mereka ni yang paling cepat membalas SMS saya untuk memberi bantuan. Jadi saya rasa salah satu sifat bangsa pencipta ni adalah mereka yang tidak kedekut ilmu, tidak lokek, suka berkongsi maklumat dan ilmu. Mereka yang paling cepat termasuk Tengku Faris Ritauzain, CEO Sekali Group, YB Datuk Mukhris Mahathir sendiri, Timbalan Menteri kita, Datuk Aziz Bakar, Chairman Asia. Mereka ni sangat-sangat sibuk, tapi mereka sempat membalas SMS saya. Jadi pelbagai tafsiran ada, pelbagai idea ada untuk berkongsi tentang itu masalah kita hari ini. Okey, selaku Ketua Pegawai Operasi Yayasan Inovasi Malaysia, Cik Azif sendiri, pada pendapat Cik Azif, setakat mana budaya inovasi di kalangan rakyat Malaysia sekarang ini berada di tahap yang mana, dan juga sejauh mana kita bersedia untuk menjadi bangsa pencipta? Alhamdulillah, semenjak saya di Yayasan Inovasi Malaysia ni, Yayasan Inovasi ditubuhkan pada tahun 2008 lagi, zaman mantan Perdana Menteri kita Tun Abdullah, untuk bertujuan untuk membudayakan inovasi dan kreativiti di kalangan segenap lapisan masyarakat. Kami memfokuskan kepada akar umbi, grassroots. Jadi saya berpeluang ke seluruh pelosok negara sebenarnya untuk berbual dan bertemu dengan pelbagai orang di seluruh Malaysia ni yang membudayakan sendirilah inovasi dan kreativiti ini. Dan alhamdulillah saya melihat di setiap negeri terdapat mereka orang yang sangat kreatif. Saya boleh katakan rakyat Malaysia ni sangat kreatif dan mempunyai banyak idea. Soalnya Hezri Isha, kita perlu mentafsirkan apa itu inovasi sebenarnya. Kita perlu membincangkan tentang idea, kreativiti dan inovasi. Idea tu mudahlah cetusan minda, apa yang baru, apa yang kita boleh fikirkan untuk menyelesaikan masalah. Kreativiti pula adalah kebolehan kita menjana idea tersebut. So kreativiti mungkin ada dua lah, kreativiti seni yang senang kita faham, artis, penyanyi, pelakon dan sebagainya, dan kreativiti dari segi daya pemikiran. So daya pemikiran ni yang kita nak bincangkan ni lah. Sebab apabila kita mempunyai menjadi seorang yang kreatif dari segi kognitif, cara pemikiran, kita berjaya menjana banyak idea yang bagus dan boleh diimplementasikan. Now that is idea, creativity. Apabila kita berbincang tentang inovasi pula, inovasi adalah satu disiplin di mana kita menjalankan idea-idea tersebut. Kita boleh ada idea yang banyak, sangat banyak. Kita boleh fikir macam-macam kan, berangan banyak idea. Kita mungkin mencatat idea itu dalam buku, itu bagus, satu step yang bagus. Tapi apabila kita tidak menjalankan
idea tersebut, tidak mengimplementasikan idea tersebut, ia bukannya inovasi. That's not innovation. Jadi inovasi adalah implementasi idea-idea tersebut. Jadi Malaysia ni again I will say sangat-sangat inovatif, sangat kreatif, ada banyak idea. Masalah kita mungkin dalam implementasi idea tersebut. Itulah tujuan kami untuk mempromosikan supaya senang sebenarnya kita boleh implementasikan banyak idea. Masalah dari segi macam mana tu, Jazif? Bukanlah masalah. Seperti saya katakan, inovasi ini adalah satu disiplin. Memerlukan satu semangat yang kuat untuk menjalankan. Apabila kita mengkaji orang-orang yang berjaya, ya, contohnya dalam buku Outliers oleh Goodwell. Beliau mengkaji mereka yang sangat berjaya dalam bidang masing-masing. Apa-apa bidang lah. Bidang sukan ke, bidang perniagaan ke, bidang pengacaraan ke. Apabila kita menceritakan tentang orang yang sangat berjaya ni, the best in the world, yang paling baik dalam dunia, soalnya adalah, adakah kita rasakan orang yang paling berjaya dalam bidang kita ni bekerja lebih keras daripada kita? Itu soalan dia. So apabila kita menjawab, ya, of course lah dia bekerja lebih keras. Dia menjawab, tidak, mereka tidak bekerja lebih keras. Mereka bekerja sangat lebih keras daripada anda. Itu sebabnya dia sangat berjaya. Dalam kajiannya dia berkatakan mereka yang top dalam bidang masing-masing invest, melabur sebanyak 10,000 jam untuk mengasah bakat mereka masing-masing tu. 10,000 jam bukan waktu bekerja. Lepas waktu bekerja tu, 10,000 jam tu lebih kurang 3 jam sehari, setiap hari selama 10 tahun. Baru kita boleh jadi Michael Jordan. Baru kita boleh jadi Cristiano Ronaldo misalnya. Tanpa usaha yang begitu keras, kita takkan dapat menjadi Okey, terbaik. pastinya kita perlu ada kajian untuk mencari yang terbaik di antara yang terbaik dalam setiap bidang, ya. Saya tertarik dengan apabila bila setiap sekolah dianjurkan pertandingan reka cipta, contohnya, untuk mencari yang terbaik. Jadi kalau kita lihat kan sasarannya lebih kepada golongan remaja. Bagaimana pendapat Encik Azim? Yayasan Inovasi Malaysia juga mensasarkan sebenarnya remaja sebagai fokus utama. Kami mensasarkan banyak target group, termasuk remaja. Remaja adalah sebenarnya masa depan kita. Jadi kita perlu melabur masa, perlu melabur usaha untuk kita berinteraksi dengan para remaja ni. Mereka ni sangat kreatif. Contohnya pada hujung minggu ni, pada 9 hari bulan ni, Yayasan Inovasi Malaysia menganjurkan satu program dinamakan Kids Invent. Kids Invent ni terbuka kepada kanak-kanak berumur di antara 7 hingga 14 tahun. Kami akan, sebenarnya Kids Invent ni mengajar tentang maths and science dan cara berfikir logik, cara menyelesaikan masalah, workshop yang sangat menarik. Tapi kita tak bagi tahulah anak-anak kita ini sebenarnya maths and science. Kalau tak, dia orang boring, dia tak nak datang. Kan? Jadi apabila pengasasnya Profesor Ed Sobey daripada Amerika Syarikat, ni pertama kali kita jalankan di Malaysia. Beliau ni seorang pengarah 4 museum di Amerika Syarikat. Salah satunya is the Inventors Hall of Fame. Maksudnya museum di mana pihak orang-orang pencipta ni diketengahkan, pencipta yang terbaik di dunia. Jadi beliau beritahu kita bahawa dia telah menginterview, mewawancara pelbagai pencipta-pencipta yang terbaik di dunia. Jadi apa yang dia pelajari daripada mereka ni dibawa kepada program Kids Invent supaya anak-anak kita ni juga dapat menjadi seorang pencipta yang baik. Malangnya Hazri, Aisyah, pendaftaran sudah pun ditutup. Kita telah mendapat terlalu banyak interest untuk workshop ni. InsyaAllah kita akan bawa balik. Yang berminat akan boleh menyertai aktiviti yang seterusnya akan datang. Sebab saya percaya banyak visiannya di Yayasan sendiri. Sangat menarik. Okey. Baik, berbalik kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri semalam, ya. Pihak kerajaan juga membuat penanda aras dengan Jepun. Itu sebuah negara yang terbukti hebat dari aspek penciptaan baru membaikkan ilmu sains dan juga matematik. Jadi bagi kita di Malaysia, ya juga kita berada di benua yang sama. Kita sama-sama negara Asia dan ada kesamaan di antara dan juga perbezaan di antara masyarakat Jepun, budaya mereka di sana dan juga budaya kita di sini. Jadi bagaimana sebenarnya kita boleh mengambil contoh tersebut, kita aplikasikan di kalangan rakyat Malaysia sendiri, dan apa sebenarnya yang sepatutnya seharusnya kita pelajari daripada budaya masyarakat Jepun dalam bidang inovasi dan juga penciptaan. Terima kasih Azri. Actually penanda arasan tu, benchmarking tu sangat penting. Bila kita melihat keluar dan kita melihat apa orang lain buat, oleh itu kita boleh memperbaiki diri kita sendiri. Saya percaya Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri itu menyebutkan bahawa orang Jepun menterjemahkan
banyak buku-buku dalam bidang sains dan matematik ke dalam bahasa Jepun. Dan mereka sebenarnya berfikir di dalam bahasa Jepun. Itulah mesej yang nak sampaikan. Itu sebabnya ITNM semalam menghasilkan 100 buku terjemahan dalam matematik dan sains. 100 tajuk mereka terjemahkan. Jadi saya rasa konsep yang dia sebutkan itu adalah dapatkah kita berfikir dalam ilmu-ilmu ini dalam bahasa kita sendiri supaya kita dapat memperkembangkan idea-idea dan penciptaan-penciptaan lokal supaya Malaysia sendiri dapat mencipta bila kita berfikir dalam bahasa kita sendiri. Jadi apabila kita bercerita tentang melahirkan bangsa pencipta, pastinya melibatkan generasi muda seawal mungkin ya. Seawal mungkin. Dan selain daripada Encik Azif daripada Yayasan Inovasi Malaysia, kita juga ada tetamu di talian iaitu pakar pembangunan model insan iaitu Dr. Rozita Syari. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, jadi pada pendapat doktor, bagaimanakah bentuk bimbingan dan juga asuhan yang terbaik untuk melahirkan bangsa pencipta? Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniahlah atas tajuk ni, sangat menarik. Terima kasih. Bila bercakap mengenai aktiviti ni, kita pertamanya ialah satu yang kita perlu semaikan, tanamkan sedari kecil lagi. Sedari kecil lagi, di mana anak-anak yang kecil masa mereka pada usia yang masih muda digalakkan untuk mereka berkreatif dan diberi galakan, diberi sokongan, diberi rangsangan. Dan untuk seseorang itu menjadi kreatif dan inovatif, suasana persekeliling mereka itu perlulah membenarkan kesilapan berlaku. Di mana kesilapan boleh membantu anak-anak itu ataupun siapa saja untuk belajar daripada kesilapan itu. Kesilapan bila mereka tahu mereka boleh melakukan kesilapan, jadi mereka dengan sendirinya mampu untuk berkreatif. Tidak ada perasaan takut. Kerana untuk kreatif ni kita perlu berfikir di luar kotak pemikiran, perlu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Dengan itu adalah satu perkara. Namun bila saya kata kesilapan ni, di situlah perlunya bimbingan supaya kesilapan yang dilakukan adalah kesilapan yang boleh membantu dan mereka belajar daripada kesilapan mereka. Perlu ada bimbingan ya doktor? Ya. Okey, kalau kita melihat kepada tahap anak-anak hari ini, adakah sudah sampai ke tahap kreatif ataupun mereka di manakah tahap mereka sebenarnya doktor? Sebenarnya kita ni bangsa Malaysia ini sebenarnya kita telah sampai ke tahap yang mana kita kata tahap yang kreatif. Apa yang belum sampai adalah keyakinan yang jitu dalam diri. Itu yang belum sampai. Kita always second guess, lalu menganggap bolehkah kita, dan kita belum lagi begitu kita kata kita merasakan bangsa lain atau bangsa di luar sana, contohnya bangsa barat itu mempunyai keupayaan yang lebih. Ini adalah sesuatu yang kita kena basmikan daripada pemikiran, terutamanya anak-anak yang masih di bangku-bangku sekolah. Kerana mereka kita ini mempunyai kebolehan, setiap manusia. Bukan sahaja kita kata Malaysia atau di mana sahaja, kita mempunyai potensi itu. Yang kita katakan minda itu diberi sama rata kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Baik, terima kasih doktor atas pendapat yang diberikan. Okey, terima kasih. Dan apabila Dr. Rozita menyatakan tentang adanya ruang untuk melakukan kesilapan, saya ingin kaitkan tentang ruang untuk rakyat kita, tak kira apa jua golongan, daripada kanak-kanak sehinggalah kepada golongan dewasa, untuk mengetengahkan inovasi mereka. Adakah budaya di kalangan masyarakat kita memberi ruang kepada inovasi dalaman, bermakna inovasi yang lahir di kalangan rakyat Malaysia sendiri untuk diterima pakai? Adakah kita sebenarnya bersedia, selain daripada kita bersedia menjadi pencipta, adakah kita rakyat Malaysia bersedia untuk menerima penciptaan di kalangan kita sendiri? Okey, satu soalan yang sangat baik. Apabila kita bincang tentang kesediaan itu, kita perlu memberikan platform. Salah satu platform yang kami beri di pihak Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI adalah MyIdeas. Tuan nampak kita tak baju saya ni. MyIdeas.my, www.myideas.my adalah satu platform online di mana setiap rakyat Malaysia boleh ketengahkan
idea-idea baru mereka. Setakat ini ada lebih 13,700 tak silap ahli di dalam My Ideas ni. Terdapat lebih 8,500 idea telah diketengahkan dan dibincangkan secara online. Jadi ini adalah satu usaha untuk membudayakan budaya untuk berkongsi idea tu. Salah satu yang disebut oleh doktor tadi adalah sifat kita boleh berjaya, tidak takut untuk kegagalan. Itu sangat penting. Apabila kita lebih kerap praktis, seperti yang Outliers kata tadi, kita perlu melabur masa untuk praktis. Jadi sama juga dalam bidang penjanaan idea dan berkongsi idea ni, kita perlu melatih diri kita supaya kerap berkongsi idea. Dan doktor juga ada kata kita dah sampai ke tahap di mana negara yang kita banggakan, kita juga ada bangsa yang begitu hebat, pencipta dan sebagainya. Tetapi kurang keyakinan. Saya yakin dan percaya mungkin pihak Yayasan Inovasi Malaysia sendiri sudah pun mengaturkan satu strategi untuk memastikan generasi hari ini bukan sahaja boleh melahirkan sesuatu yang kreatif, tetapi mereka berkeyakinan. Kadang-kadang betul juga ya, ada di antara mereka takut, tak berani untuk membuat sesuatu yang baru. Sangat betul. Tapi apa yang saya lihatlah di seluruh negara, anak-anak kita sebenarnya sangat yakin dan sangat berani untuk keluar ke depan. Actually betul doktor kata tadi, insan manusia ni dilahirkan semua serupa. Tidak ada bezanya. Apabila kita lahir, umur kita sehingga 6 tahun tu, saya rasa mana-mana negara samalah tahap kreativiti. Mereka semua panjat meja, budak-budak semua berani baling benda semua. Tapi apabila kita lebih besar, lebih dewasa, kita diprogramkan untuk takut untuk membuat kesilapan. Jangan buat ini, jangan buat itu, tak boleh buat ini, tak boleh buat itu. Itu yang melahirkan bangsa yang takut ni, tidak berani untuk berinovatif. Tapi antara program-program kita, contohnya again Kids Invent pada hujung minggu ini, bukan saja kita mengajar tentang sains, matematik, cara berfikir, logik dan sebagainya. Tapi yang paling penting yang lahir daripada program ini adalah keyakinan diri itu. Sebab anak-anak kita akan buat permainan mereka sendiri, mereka buat roket sendiri, buat kapal terbang sendiri, dan keyakinan itu adalah yang paling berharga lah saya rasa. Bukannya lessons yang otak kiri kita, lessons yang yang boleh dibelajar, tapi keyakinan itu sebenarnya yang sangat penting. Okey, apabila Cik Azif membangkitkan tentang program tadi ya. Jadi dalam skop yang lebih luas, yang lebih menyeluruh, adakah program-program sedia ada? Bermakna adakah bentuk bimbingan, didikan dan juga asuhan sedia ada, sama ada secara formal ataupun tidak, perlu diubah untuk memberi ruang kepada inovasi di kalangan generasi muda? Okay, kalau kita bincangkan tentang institusi yang sedia ada, institutional support, bimbingan dari segi institusi, Malaysia sebenarnya sangat progresif. Contohnya Yayasan Inovasi Malaysia sendiri telah ditubuhkan pada tahun 2008 lagi. Contohnya Multimedia Development Corporation, inovasi di bidang ICT telah diwujudkan pada tahun 96 lagi, 15 tahun dahulu. Jadi Malaysia sangat progresif. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, ada nama inovasi itu di kementerian. Di dunia ini tidak banyak negara yang mempunyai kementerian yang sebenarnya ada nama inovasi dalam namanya. Jadi fokus yang kita beri tentang inovasi dan kreativiti ini sangat penting. Jadi negara kita, kerajaan kita sekarang ni memberi fokus yang sangat kuatlah, seperti Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri katakan semalam. Sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri banyak kali mengulangi tentang kepentingan inovasi. Saya sendiri percaya bahawa perkara yang paling pentinglah supaya negara kita ni berjaya mencapai tahap yang kita nak ni, negara maju 2020, negara berpendapatan tinggi, tergantung kepada kebolehan kita mengubah bangsa kita ni, negara kita ni, daripada satu bangsa pengguna kepada bangsa pencipta. Jadi satu negara yang inovatif. Sasaran juga. Baik, terima kasih Encik Muhammad Azif dan Datuk Mustafa kerana sudi berkongsi dan mungkin melahirkan, menjentikkan kita supaya membangun dan terus menjadi bangsa pencipta ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi terima kasih, dan apa yang boleh kita rumuskan dari sini, bukanlah tahap keupayaan kita rakyat Malaysia yang diragui. Sebenarnya kita memang mempunyai tahap kemampuan tersebut, tetapi persepsi kita dari sudut pemahaman kita sendiri dan kesediaan kita, dan itulah sebenarnya apabila kita menyediakan minda kita dan juga emosi kita untuk ke hadapan, maka insya-Allah dalam sekejap mata, saya rasa dalam jangka masa yang dekat sebenarnya kita boleh sebenarnya bangun sebagai bangsa pencipta. Yang pastinya kita perlu ada keyakinan diri. Okey, saudara, sebentar lagi kita akan kongsikan program yang cukup popular di RTM, Drama Upah. Tapi sebelum itu, kita akan terbang ke Sabah untuk menyaksikan package ini, Vutut. Vutut. Kalau anda nak tahu, Vutut ni adalah sebenarnya sejenis ulat rumbia yang dijadikan makanan di sana. Betul. Jadi bagaimana agaknya Vutut ataupun juga disebut butot di Sabah. Jadi sama-sama kita saksikan.